Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Lorong tengah adalah lorong yang selamat dilalui. Lorong kanan atau kiri itu dikira sangat ekstrim dan boleh mengundang masalah. Lorong tengah mengajak orang berfikir, mengajak rakyat berfikir dan mencari jalan untuk hidup lebih bersederhana. Lorong tengah itu seharusnya menjadi pilihan utama setiap insan, setiap makhluk yang Allah jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama saya dari podcast Lorong Tengah. Bersama saya hari ini Puan Madiha Mahmud, Pengarah Eksekutif Forum Kandungan Malaysia ataupun dikenali sebagai Content Forum. Assalamualaikum Puan Madiha. Waalaikumsalam. Madiha ni, untuk pengetahuan pendengar, saya sudah kenali beliau sejak sekian lama. Ketika tu kami sama-sama kerja censorship. Itu satu perkataan yang memang sangat-sangat dibenci sebab orang suka marah kita ni banyak potong-potong. Hari ni kita nak cakap juga pasal adakah kebebasan itu mutlak? Ini memang semuanya menuntut untuk bebas berkarya, bebas menulis, bebas bercerita, bebas berlakon, bebas buat apa saja. Persoalannya sini, adakah kita betul-betul bebas dalam konteks menghasilkan kandungan kreatif? Terima kasih Dr. Ella. Di mana-mana sahaja dalam dunia ni tidak ada sebarang kebebasan yang mutlak. Terutama sekali bila kita cakap pasal kebebasan berkarya, kerana dalam karya itu pun kita masih ada syarat untuk comply dengan undang-undang setiap negara. Dan itu baru undang-undang. Kita ada juga peraturan mengikut etika, peraturan ikut agama. Contohnya kalau kita seorang pengkarya Muslim. So no, tidak ada kebebasan yang mutlak dalam berkarya ataupun kebebasan yang mutlak untuk apa sahaja. Apa tujuan menyekat ataupun bagi setengah pihak, terutamanya media, mengawal kebebasan tersebut? Setiap kali kita cakap pasal kawalan untuk kandungan ataupun karya ataupun sebarang kekangan terhadap kebebasan, ia adalah berlandaskan protection against harm. Kita jangan memudaratkan orang lain. So contohnya, sesuatu karya itu tidak boleh mengapi-apikan orang untuk benci sesuatu kaum ataupun sesuatu jantina contohnya. Kita tak boleh ada kandungan yang memfitnah seseorang. Itu semua undang-undang yang protect from harm. So that is the main principle untuk sebarang kekangan ataupun censorship. Dan saya rasa juga itu ciri-ciri orang yang memilih untuk bersederhana. Betul. Kerana mereka yang memilih untuk menyakiti itu, mereka yang ekstrim ataupun tidak peduli langsung tentang hak orang lain, adalah tersangatlah liberal mungkin. Kerana dia mengajak orang untuk sama-sama bebas tanpa memikirkan kemaslahatan umum, tanpa memikirkan bahawa ada sesetengah kaum, sesetengah kelompok masyarakat yang akan tersakiti. Saya ambil contohlah baru-baru ni, apa pandangan Puan tentang kejadian pesawat yang terhempas di Elmina? Saya rasa mungkin di situ kita perlu belajar juga mengambil iktibar, terutamanya dah hari-hari kemerdekaan. Mungkin Madiha boleh ceritakan sikit ataupun pesan kepada para pendengar. Dan lepas pada kejadian Elmina tu, apa yang kita lihat, seperti biasa bila ada tragedi akan ada juga mereka yang mengeksploitasikan tragedi tersebut. So kita tengok bukan sahaja dari segi pemberita tapi juga pengguna social media yang berlumba-lumba untuk mengeluarkan video ataupun gambar ataupun kenyataan berkenaan dengan kejadian tersebut. Dalam masa beberapa minit sahaja bila kejadian itu berlaku, sudah ada video yang tular yang tersangatlah menyayat hati, yang menunjukkan mangsa kejadian dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Dan masa tu kita belum tahu pun sama ada family mangsa tu tahu kejadian tu berlaku ke belum. Dan tak kiralah masa tu ke 5 jam selepas ini ke 5 tahun selepas ini pun, video seperti itu sepatutnya tidak dikongsi kerana ia tidak mengambil kira impak terhadap family mangsa, tidak menjaga privasi dan juga tidak menghormati mangsa dan keluarga. So itu adalah salah satu benda yang kita tengok sekarang. Pengguna media sosial dan juga sesetengah wartawan yang tidak beretika berlumba-lumba untuk mengeluarkan perkara yang sensasi.
walaupun itu adalah diambil daripada satu kejadian yang sangat sedih seperti tragedi Elmina. Tapi mereka berpandangan bahawa ini berita. Berita yang perlu disebarkan. Di situ berlaku konflik diri, saya rasa. Di dalam diri pemberita, di dalam diri orang awam, adakah aku perlu cerita atau perlu ketularkan? Dan jika aku tularkan, saya rasa saya nampak yang pertama sekali di TikTok, memang cepat, just a few seconds. Yes. Terkejut. Saya yakin isteri mangsa, ibu mangsa, keluarga, semua mangsa yang terlibat belum tahu apa-apa. So itulah masalahnya sekarang ni, bila kita tengok kena ada kesederhanaan jugalah, dan kena ada satu sikap empati dalam mengeluarkan sesuatu berita. Yes, kita perlu tahu sebagai public, kita perlu tahu berita bahawa ada pesawat terhempas, di mana berapa orang mangsa yang terlibat, apa yang berlaku dan sebagainya. Kita boleh tahu, kita perlu tahu bahawa ada 10 orang yang telah hilang nyawa dalam tragedi tersebut. Tetapi adakah kita perlu tahu keadaan jenazah? Bila saya tengok interview tu kan, bila polis dan bomba sedang memberi jawapan kepada wartawan, dia akan kata mayat tidak di dalam keadaan sempurna. Tu cukup. Untuk public itu berita yang cukup. Tapi bila dilihat social media user ataupun pemberita lain yang bertanya, apa maksud tak sempurna tu? And then the polis pun jawab, ialah sebab impact yang sangat kuat menyebabkan mayat itu tidak sempurna. Cukup. Tapi ditanya lagi, mayat tidak sempurna tu macam mana? Adakah tubuhnya berkecai? Bila polis jawab, ya, itu yang dijadikan headline. Mangsa pesawat Elmina dijumpai dalam keadaan berkecai. Dan banyak lagi details grafik. Kalau you baca papers ke portal masa tu, saya nampak specific. Yes, specifically dia akan describe keadaan jenazah mangsa, dan itu, that is not our right to know. That is not news. That is sensationalization of news. Dan bagi situasi macam kematian, kemalangan macam ni, sangat tidak sesuai untuk kita encourage benda ni. So sebagai reader, sebagai social media user, kita jangan support mana-mana portal berita ataupun sesiapa sahaja di TikTok yang menggunakan tragedi seperti ni untuk mengeksploitasi orang dan memberi benda-benda grafik macam ni. We don't support it. Sebab kalau tidak, selama tu lah dia akan guna alasan, kalau saya tak cakap ataupun kalau saya tak publish, orang lain akan publish anyway, and orang lain tu akan dapat clicks ataupun akan dapat views. Allah. Ya, so kita lah sebagai pengguna, kita jangan support, jangan terpengaruh, jangan ada demand for this kind of thing. So ingat para pendengar, rakan-rakan, sahabat semua di luar sana, jangan ambil kesempatan di atas kesedihan orang lain. Yes, kerana ini bukan sunnah. betul. Ini bukan Islam, bukan jalan yang diajak oleh Islam. Kita mengaku kita orang Islam, kita mengaku kita mengambil berat tentang saudara kita, jiran-jiran kita. Tapi kita tanya balik diri kita, adakah ini wajar? Membuka aib, keaiban orang, mengajak orang semua beramai-ramai. Bayangkan seorang itu ada 1 juta followers. Dan kesemua 1 juta followers tu akan repost. Yes. Sekiranya anda dapati seseorang, individu ataupun selebriti yang anda ikut, ataupun portal-portal berita yang macam Puan cakap tadi, tolong jangan repost. Itulah yang terbaik yang kita boleh buat sebagai pengguna media sosial. Ada pesanan yang mungkin Puan boleh berikan kepada pendengar di sana, ataupun menegur pihak-pihak yang ada kuasa untuk mengubah situasi ataupun minda masyarakat kita sekarang. Saya rasa yang paling penting, segala keputusan yang kita buat, segala tindakan yang kita buat tu kena fikir dulu dengan, bukan sahaja fikirkan untung ataupun clicks ataupun views. Kita kena berfikir dengan empathy dan compassion, letak diri kita dalam kasut mereka, put ourselves in their shoes. Kadang-kadang macam contohnya kalau kita ada berita yang mengayat hati, ada ibu bapa yang meninggalkan anak-anak, tak perlu kot kita fokus kepada muka anak-anak yang sedang menangis. Cukuplah kita doakan mereka, kita kesiankan mereka, tapi jangan exploit kesedihan mereka untuk konten. Another person's bad day is not your viral content. Just my advice to everybody, everything we do kena ada hati juga dalam decision making tu. Not just your brain thinking this is going to get you clicks, akan pergi viral, akan dapatkan views. Tapi fikirlah, adakah benda ni wajar untuk dikongsi, dan apakah impaknya ke atas orang lain. Jangan selfish, fikir kepada diri sendiri saja. Nasihat yang sangat bagus. Saya harap pendengar semua mengamalkan, meningkatkan rasa empati diri kita. Satu lagi soalan, mungkin sebelum pilihan raya negeri,
berlaku pemergian ataupun kematian sahabat saya jugalah di Universiti Sains Islam, di mana arwah ketika itu sedang memberi kuliah subuh di Shah Alam dan tiba-tiba diserang sakit jantung. Itu Allahu Akbar, mungkin satu pemergian yang dicemburui sebab dia tengah buat baik. Tetapi adakah wajar juga untuk ditularkan? Masa tu saya nak repost, saya terkejut bila saya tengok tu. Saya kenal dia ni. Saya sedih. Saya pernah cakap dengan ustaz ni. Ustaz ni baik sangat. Dan memang saya sedih dengan pemergian beliau. Dan di saat-saat akhir malaikat mencabut nyawa, satu dunia menonton. Adakah tu wajar untuk kita kongsi? Kalau ikutkan you, Dr. Ella, what's your opinion? Saya rasa tak patut. Kerana saat-saat sakratul maut mencabut nyawa dan kita masih dengar lagi, meremang bulu berumah saya. Betul. Saya rasa saya tegur di situ. Ketika tu keluar di satu TV portal merakamkan ceramah beliau dan beliau menarik nafas yang terakhir. Saya tegur, saya cakap mohon jangan tularkanlah video ni. Tapi selepas tu memang tular sehabis-habisnya, dan ada yang memberi alasan bahawa ini perkara baik yang perlu kita kongsikan bersama. Allahu Akbar, subhanallah. Ini orang-orang yang katanya berpendidikan agama, tapi bila melihat balik, adakah dia menjaga? Adakah dia menyakiti orang lain? Adakah dia menjaga sensitiviti kesedihan? Saya kata ini satu kesedihan yang sangat berat untuk dipikul oleh sesiapa. Saya tak dapat bayangkan itu daripada kalangan ahli keluarga. Sometimes dia orang buat perkongsian tu dengan niat yang baik. Bagi dia, ni mungkin adalah satu perkara yang boleh dijadikan pedoman ataupun dijadikan conversation pasal orang yang beriman pergi dengan cara yang sempurna dan sebagainya. So mungkin itu niat mereka. Tapi macam Dr. Ella kata, bagi pendapat saya juga ia adalah tidak wajar. Sebab kena fikirkan bukan sahaja arwah, tetapi orang-orang yang tersayang yang arwah tinggalkan juga. Benda video macam tu tak patut viral. Kalau Dr. Ella ingat, a few years ago, Crocodile Hunter, Steve Irwin kan, dia jadi mangsa ikan pari. So the person on the boat yang tengah rekod tu ada the only videotape about that kejadian, dikasih kepada isteri Steve Irwin. Isteri dia hancurkan terus. So nobody has ever seen that video. And I think that was the right thing to do. Sebab sebagai isteri pun, I think I would do the same thing. Sebab zaman sekarang, kalau video tu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab, confirm akan viral. And sekarang kita tengok ramai orang akan tularkan video personal, kesan perceraian ke atas kanak-kanak di mahkamah ke, kesan pergaduhan laki bini ke, apa benda ke, semuanya sekarang bukan setakat jaga tepi kain orang, dia dah selak dah kain orang tu, lepas tu dia kongsi dengan semua orang. The mentality needs to be addressed lah. Saya rasa kita kena ajak jiran-jiran, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga supaya sentiasa sedar bahawa janganlah kita mudah-mudah saja berkongsi ataupun bebas berkongsi apa-apa saja. Fikir balik. Betul. Sekiranya berlaku kepada keluarga kita, pada diri kita, apa tindakan kita. Mungkin kebebasan tu juga yang membuatkan kita sentiasa ada saja justifikasi yang betul. Ini kena cerita, nanti kita nak mati, kita pun tak tahu bila kita nak mati. Kenapa kita nak kongsi kematian orang lain? Dan kita ni bukan Tuhan. Yang tu betul, Dr. Ella. Sebab kadang-kadang orang kita terlalu confident dengan tafsiran kita sendiri tentang kematian orang. Kalau orang tu ustaz, na'uzubillah, menghembuskan nafas terakhir masa buat konsert nasyid katakan, ada je orang yang akan datang kata kesian ustaz tu, walaupun semayang duha ke semayang semualah solat-solat dibuat, akhirnya tak mati di masjid tapi mati di konsert. Perlu ke kita buat kesimpulan macam tu? Kita manusia, kita tak tahu. Satu, kita tak tahu kematian dia, amalan dia, semua tu Allah sahaja yang tahu. Dua, kita tak tahu kita akan mati di mana dan bagaimana. So that kind of judgment pun, kalau saya nak nasihatkan orang lain pun, let's avoid that, membuat kesimpulan sendiri tentang kehidupan dan amalan dan kematian orang lain. Yelah, kita suka sangat dalam masyarakat kita ni terlalu bebas untuk beropinionated. Bebas memberi pandangan, bebas membuat kesimpulan. Semua tu bahaya kerana kita sebenarnya tanpa kita sedari, kita mewarisi sikap tu kepada anak kita. Mak anak kita akan bawa ke sekolah. Tak malu ke kalau anak kita pergi sekolah, pergi tahu, cikgu, mak saya cakap, bapak saya cakap, orang yang mati sekian-sekian ada dosa sekian-sekian. Bagi saya, kita ni bukan sesiapa. Kita hamba Allah.
kita semua sama. Tak ada hak pun. Tapi sekarang senang untuk menghakimi orang lain. And saya selalu cakap pada anak-anak saya lah, Allah hanya menghakimi kita lepas kita dah meninggal dan amalan kita dihitung, dan banyak proses sebelum kita dihukum ataupun dihakimi ke syurga ke neraka ke, itu Allah tu yang maha mengetahui. Kita sebagai manusia yang tak tahu banyak mana pun, Ambil iktibar. tapi ambil cepat je yang tu akan masuk syurga, yang ni masuk neraka. Tapi itu yang berlaku. Realitinya yang berlaku sekarang di dalam masyarakat kita. Dan itu adalah sangat ekstrim Yes. pada pandangan saya. Dan kita tak boleh kata yang saya ni seorang yang sederhana, zuhud dan sebagainya, tapi dalam masa sama kita menghakimi orang lain. Betul. Dan bukan saja kita menghakimi tu, Dr. Ella, kita kongsikan hukum kita tu di social media, dan ajak orang lain pun join sekali. Saya rasa Paling sangat bahaya. tidak wajar dan paling bahaya. So kalau boleh sama-sama kita pesan-pesan, saya pun berpesan kepada diri saya sendiri supaya jangan mudah menyebar ataupun bebas menganggapkan kebebasan itu mutlak. Sebenarnya kita ni ada had dan limitasi dalam kehidupan kita. Begitu juga di tempat kerja. Kalau kita cakap tentang kebebasan, kadang-kadang aku ni bebas, aku bos, aku bebas nak marah siapa-siapa. Aku bebas nak tukar waktu meeting, aku bebas nak hukum siapa-siapa. Sebab apa? Sebab aku berada di kedudukan yang ada kuasa. Jangan salah guna kuasa untuk sesuatu untuk kepentingan diri. Dan orang yang bekerja juga, kita kena sentiasa saling mengingati bahawa kita ni ada batas di mana kita bekerja dengan orang yang berkahwin, ataupun ada rakan-rakan sekerja kita yang masih bujang. Janganlah ambil kesempatan, jangan bully. Perlu wujudkan garis antara isteri dan suami orang ni. Betul. Sekarang ni macam-macam berlaku, dan ada yang boleh justify pula. Semua orang buat, kita bebas nak buat apa, yang kau sibuk buat apa. Saya rasa itu tak wajar lah kan. Sekali lagi, dia buat sesuatu tanpa memikirkan impact kepada orang lain, impact kepada pasangan masing-masing, kepada anak-anak masing-masing, dan kepada diri sendiri juga. Benda ni akan ada impact. Selagi sesuatu perbuatan, perkataan itu menyakiti sesama insan, tak kira lah dia orang Islam ataupun bukan Islam, kecil, besar, tua, muda, kita tak ada hak untuk menyakiti sesiapa, dan kita tidak bebas untuk menyakiti sesiapa. Ya, betul. Semoga kita punya semangat ataupun sikap empati kita semakin meningkat dalam masyarakat kita. Itulah harapan saya. Dan untuk para pendengar di luar sana, mungkin kata-kata terakhir dari Puan Madiha. Dalam semua benda yang kita buat, kita tahu kita ada kebebasan untuk bersuara, betul. Ada kebebasan untuk berpendapat pun betul. Kebebasan untuk berkongsi pun betul. Semua tu betul. Tetapi setiap kebebasan ini perlu dibawa juga dengan a sense of responsibility. Tanggungjawab kepada diri sendiri, tanggungjawab kepada community, tanggungjawab kalau kita orang Islam, tanggungjawab kepada agama. So dalam setiap perkara yang kita buat untuk exercise that freedom, fikirkan, consider semua benda ni dulu, dan barulah insya-Allah kita boleh buat keputusan yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk semua orang, untuk orang ramai. Terima kasih Puan Madiha, peringatan yang diberikan kepada semua pendengar podcast Lorong Tengah. Nantikan kami pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.